Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan merangkam berkaitan dengan page break. Page break menggunakan Google Docs. Okey, menggunakan Google Docs. Kegunaan page break. Page break ni terdapat dalam beberapa perisian documentation untuk buat dokumen. Contohnya Google Docs lah. Ataupun biasa yang mungkin semua orang guna Microsoft Office. Microsoft Office Word. Okey, untuk ni sebab ni untuk Google Doc yang percuma ni. Jadi saya buat video ni untuk Google Docs. Jadi apa kegunaan page break? Kegunaan page break ni adalah untuk memindahkan perenggan yang kita pilih tu ke muka surat berikutnya. Memindahkan perenggan tu tanpa perlu copy paste, tanpa perlu butang enter berulang kali dan tidak perlu butang backspace berulang kali. Dan setiap kali selepas bila kita dah letakkan perenggan tu muka surat berikutnya, setiap kali perenggan penuh di muka surat atas, masuk page yang di tempat page yang kita buat melebihi page yang sebelum page break tadi, perenggan yang di dalam page break tu tadi akan terus pergi ke muka surat berikutnya. Jadi dia memudahkan dari segi pengurusan dokumen lah. Sebagai contoh, saya ada sediakan dokumen di sini, iaitu contoh ni dokumen projek tahun akhir. Okey, saya buka. Okey, ini contoh laporan projek tahun akhir. Biasanya panjang lah, minimum 30 muka surat kan. Jadi dalam ni saya letakkan pengenalan ni sebagai heading 1. Kemudian ada kajian ilmiah, metodologi, kemudian keputusan perbincangan, kemudian kesimpulan, dan berikutnya adalah lampiran. Semua tu saya letakkan dia dalam heading 1. Jadi sebagai contoh, katalah kita nak masukkan contoh ni tadi saya letakkan pengenalan ni. Lepas pengenalan ni ada kajian ilmiah kan. Kajian ilmiah ni kita lihat daripada pengenalan ni, contoh perenggan ni saya merahkan. Text color letak merah. Yang kajian ilmiah ni kita letak biru lah. Contohnya biru. Yang senang nampak biru. Okey. Jadi biasanya dulu saya mula-mula belajar buat assignment kan. Cara nak masukkan kajian ilmiah ni muka surat berikutnya, kita klik dekat kajian ilmiah ni ataupun kita klik kat atas ni, kita tekan butang enter. Enter. Dan sampailah masuk muka surat berikutnya. Boleh. Masalah. Okey, ni back semula. Lebih. Okey. Terlebih tu akibat enter ataupun sebab kita enter tadi heading 1 kan. Katalah kita enter di sini. Sebab semua dah jadi head. Okay, kata kita enter di sini. Enter. Ini dah akan masuk muka surat berikutnya. Tapi jika kita tambah, contoh saya copy ni. Kita tambah di sini. Banyak sikit. Space. Okay. Yang ni tadi kajian ilmiah akan turun. Sepatutnya tadi di atas tapi turun. Tu kalau kita pakai butang enter. Jadi kita terpaksa lah tekan backspace ataupun kita tekan delete untuk memadamkan perenggan-perenggan yang tak berkaitan, yang kosong tadi. Jadi terdapat cara yang lebih mudah lah, lebih senang. Contoh ni untuk kajian ilmiah tadi. Ni atasnya ada teks banyak ni tadi. Kita masukkan contoh lah, yang ni kita buang. Okay, jadi macam ni kan. Jadi untuk masukkan kajian ilmiah ni ke muka surat berikutnya, kita pilih menu insert.
terdapat menu submenu break. Di dalamnya ada menu sub menu page break ataupun shortcut dia control enter. Kita tekan page break, dia akan terus pergi ke muka surat berikutnya. Okey. Contohnya metodologi ni, kita page break kan dia. Insert, break, page break. Dia akan masuk muka surat berikutnya. Katalah terdapat, kita tulis lagi di sini. Kita copy ni, kita paste di sini. Okay. Kita paste lagi. Dia akan terus berada di muka surat berikutnya. Okey. Okey, kalau kita paste lagi, contoh sini, paste lagi, paste lagi, paste lagi, dia tak turun lah. Okey, itu kelebihan untuk